Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga barisan AJK, Surau Jumaat Al-Ikhwan dan juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita niat i'tikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi taala. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan lihat dalam tafsir suratul Masad. Kalau kita lihat dalam suratul Masad ini, munasabah ataupun kesinambungan ayat suratul Masad dan juga surah sebelumnya. Sebelum daripada suratul Masad adalah suratu Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Dipanggil sebagai surah An-Nasr. Sebab apa dinamakan surah Al-Masad? Kerana di akhirnya ada disebutkan perkataan masad, iaitu fi jidha hablum mim masad. Dinamakan juga surah ini sebagai surah Tabbat kerana firman Allah Subhanahu wa taala pada awal surah, Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kesinambungan antara surah ini dengan surah sebelum ini. Dalam surah yang terdahulu sebelum ini, Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, iaitu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah akan mendapat pertolongan dan juga kemenangan di kehidupan dunia, dan juga mendapat pahala yang besar di akhirat nanti. Dalam surah ini pula, surah Al-Masad ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut kesudahan, akibat ataupun balasan kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kerugian yang mereka dapat di dunia dan juga azab yang pedih di akhirat nanti. Itu dipanggil sebagai munasabatul abdad, iaitu kesinambungan. Surah sebelum cerita tentang kemenangan orang-orang yang baik. Surah ini Al-Masad menceritakan tentang kesudahan orang-orang yang tidak baik, yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah ini adalah surah Makkiyah, ijma' di kalangan ulama. Bila surah Al-Makkiyah, surahnya pendek-pendek, menceritakan tentang akhlak, tentang akidah, kemudian banyak cerita tentang tauhid dan juga kebangkitan hari akhirat. Itu dinamakan sebagai surah Makkiyah. Dan dalam surah ini juga menceritakan kesudahan yang Abu Lahab akan dapat. Abu Lahab ini adalah satu kunyah, satu gelaran. Nama sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia adalah adik-beradik dengan bapa Nabi. Bapa Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini adalah Abu Lahab dipanggil Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Pakcik Nabi, pakcik sebelah ayah. Antara pakcik yang kuat derhaka, ingkar kepada Nabi adalah Abu Lahab. Kesudahan dalam surah ini juga menceritakan tentang kesudahan isteri kepada Abu Lahab, iaitu dipanggil sebagai Ummu Jamil. Ummu Jamil ini namanya adalah Arwa binti Harb. Arwa binti Harb bin Umayyah, iaitu adik-beradik dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb, adik-beradik dia, iaitu isteri kepada Abu Lahab, iaitu Arwa binti Harb bin Umayyah. Dia juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dia adalah musuh Allah bersama dengan Abu Lahab, dalam mengingkari, dalam menghalang manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diceritakan bagaimana Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam kerana bersangatan musuhnya, permusuhan dengan Nabi SAW, dan juga bagaimana dia menghalang manusia daripada beriman kepada Nabi SAW. Seperti itu juga isteri dia, isteri Abu Lahab, dia berkongsi sama dalam azab yang Abu Lahab dapat, kerana mereka berdua sama.
Iaitu tujuan objektif mereka hanyalah untuk menghalang manusia beriman kepada Nabi, dan mereka juga mengingkari apa yang Nabi bawa. Sebab turun ayat ini, kalau kita lihat seperti mana dalam Sahih Bukhari, Al-Bukhari juga Sahih Muslim, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia kata apabila turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Kemudian Nabi SAW keluar. Nabi keluar sehingga Nabi naik ke Bukit Safa. Safa Marwah yang kita buat sa'i, Nabi naik ke Bukit Safa. Bukit Safa ni tinggi sikit sebenarnya daripada yang kita tengok sekarang ni. Dia tinggi lagi. Nabi naik, kemudian Nabi menjerit, Nabi menjerit, memanggil qabilah-qabilah. Kemudian mereka berkata, man hadzal ladzi yahtaf? Siapa yang menjerit ni? Mereka kata Muhammad. Bila Muhammad menjerit, memanggil semua qabilah, mereka berkumpul. Kemudian Nabi kata apa? Ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdul Muttalib. Wahai bani si fulan, wahai bani si fulan, dan juga bani Abdul Manaf dan juga bani Abdul Muttalib. Mereka semua kabilah-kabilah ini semua mereka berkumpul. Kemudian pada ketika itu Nabi berkata, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan takhruju bisafhi hadzal jabal akuntum musaddiqiyya? Kalaulah aku bagi tahu kepada kamu lah mengenai satu tentera berkuda daripada lereng bukit belakang ini yang akan datang menyerang kamu, kamu semua percaya tak percakapan aku ini? Apa jawapan mereka? Mereka kata, majarrabna alaika kaziban, kami tak pernah mendengar kamu berdusta walaupun satu kali, wahai Muhammad. Kemudian lantas Nabi berkata, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kamu, di hadapan kamu ada azab yang sangat pedih. Maka Abu Lahab lantas bangun. Abu Lahab kata, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, ama jama'atana illa lihadza, adakah semata-mata benda ni je kamu nak kumpulkan kami semua kabilah-kabilah ni? Kemudian dia terus bangun, terus pergi daripada majlis Nabi ini. Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb. Sebab Abu Lahab menyatakan tabban laka, celaka kamu wahai Muhammad. Quran balas balik, tabban yada, tabbat yada abi lahabin wa tabb, celaka dua tangan kamu wahai Abu Lahab. Daripada Tariq al-Muharibi, daripada Tariq al-Muharibi, dia kata ketika mana aku berjalan di pasar tersebut namanya Zil Majas. Ketika itu aku masih remaja, masih muda. Kemudian aku lihat seorang manusia berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah maka kamu akan berjaya. Tiba-tiba aku lihat seorang lelaki di belakang lelaki yang berdakwah, wahai manusia, berkatalah la ilaha illallah tuflihu, kamu semua katalah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Ada seorang lelaki di belakang lelaki yang berkata perkataan tersebut. Dia melemparkan sesuatu kepada orang yang berkata, wahai manusia, sebutlah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Dia baling sesuatu sehingga berdarah betis orang yang berkata tadi, orang yang berdakwah tadi. Kemudian pada ketika itu lelaki yang baling slipper, baling batu, baling barang-barang kepada lelaki yang berdakwah ini, dia kata, ya ayuhan nas, dia jawab balik, falatus innahu kadzdzab fala tusaddiquh, wahai manusia, lelaki yang bercakap ini adalah sangat pendusta, banyak berdusta, dan janganlah kamu benarkan percakapan lelaki ini. Maka pada ketika itu Tariq al-Muharibi, periwayat hadis ini, periwayat cerita ni, dia menyatakan, aku bertanya, man hadza, siapa lelaki yang berkata la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Maka manusia berkata, itulah namanya Muhammad yang mendakwa dia seorang Nabi. Kemudian yang baling slipper, yang baling
batu yang baling kepada Muhammad sehingga berdarah, maka pada ketika itu manusia berkata itulah pakcik dia sendiri, iaitu namanya Abu Lahab, dan dia mendakwa Nabi adalah Muhammad adalah seorang pendusta. Jadi sangat mengingkari, mendustai dakwah Nabi sampai tahap begitu. Kalau tak nak beriman, tak nak berimanlah. Tapi bukan sekadar itu, dia rasa tak puas. Bila Nabi sebut wahai manusia, dia pun sebut wahai manusia. Nabi kata ucaplah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Maka dia pula kata jangan percaya percakapan lelaki ni, dia pendusta. Jangan kamu percaya walaupun sekali percakapan lelaki-lelaki ni. Sebab itu Allah Ta'ala rakamkan kecelakaan untuk Abu Lahab ini di dalam Al-Quran, kerana sangat keras dia dalam mengingkari Nabi SAW. Tapi tuan-tuan jangan pula bila sebut tentang tabbat yada abi lahabin wa tab ini, maka tuan-tuan kata tak perlulah kita baca dalam semayang surah ni, kerana melaknat kepada Abu Lahab, kita baca surah-surah yang lain. Bila sebut tentang Quran, tidak kiralah doa laknat untuk Abu Lahab ke doa apa ke, yang penting di ayat Quran tetap mendapat pahala di sisi Allah. Sebab ada juga orang kata betul ke perkataan jangan kita baca surah Al-Masad ni, tabbat yada ni. Nabi tak suka sebab selalu laknat pakcik dia. Tak ada tuan-tuan, bila ayat Quran tuan-tuan baca je. Cuma janganlah baca dalam tandas, sebab perkara tersebut makruh. Ada tempat-tempat yang makruh baca Quran, berzikir. Di antaranya dalam toilet. Bukan, dia tak sampai ke tahap haram, makruh. Masuk dalam toilet baca Quran, zikir, makruh. Bersama dengan isteri, tuan-tuan baca Quran, zikir, makruh juga. Sebab tu bukan waktu untuk berzikir. Ketika mana tuan-tuan mengantuk sangat, tuan-tuan paksa diri berzikir, baca Quran. Kadang-kadang satu page tu, satu muka surat dekat nak setengah jam. Sebab baca 2-3 baris, tertidur, ulang balik, last kali tengok dah setengah jam, satu page tak habis. Jadi bila mengantuk sangat, itu juga makruh untuk kita berzikir ataupun berdoa ataupun baca Quran. Kerana sebab apa makruh? Sebab kita tak tahu tau, ketika kita baca Quran, berzikir, mengantuk sangat, kita akan tersilap. Bila baca Quran, baris atas, baris bawah lebih kurang sama, nampak? Baris tanwin, baris atas baris tanwin atas dengan baris atas satu, lebih kurang sama. Sebab mengantuk sangat, takut tersalah baca. Yang lebih berat lagi, bila mana tuan-tuan mengantuk ni, doa baik untuk diri, tapi tersilap doa sebab mengantuk sangat, tak tahu apa yang tuan-tuan baca doa. Jadi asal nak doa baik untuk diri, doa keburukan untuk diri kita. Dia ada 5 sebenarnya tempat yang makruh untuk kita berzikir. Itu di antaranya lah yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita lihat dalam ayat tabbat yada abi lahabin wa tab, dari segi sastra Arab ataupun dari segi balaghahnya, kita lihat kesinambungan ayat ini dipanggil termnya adalah al-jinas. Al-jinas itu term dalam balaghah. Apa maksud dia? Maksud dia adalah hampir sama lafaz dari segi pertuturan, tetapi maknanya lain. Contoh tuan-tuan lihat, semua di belakang huruf ba, tabbat yada abi lahabin wa tab, ada ba belakang. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ba juga belakang, kasab. Sayasla naran dhata lahab, ba juga. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, ba juga di hujungnya, hatab. Fi jidiha hablum min masad. Semua ayat terakhir tu dal hujung, tapi sifat qalqalahnya ada. Cuma bukan huruf ba je. Kemudian tuan-tuan lihat, bila sebut dalam ayat ini, dalam Quran, dia penuh dengan balaghah ataupun sastra. Di antara ayat ini saya nak sebutkan tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah 2 tangan Abu Lahab. Tuan-tuan, bila sebut tentang 2 tangan, yang dimaksudkan di sini adalah bukan 2 tangan saja, diri Abu Lahab tu sendiri. Itu dipanggil sebagai majaz mursal. Maksudnya sebut sebahagian yang dikehendaki tuan badan tu. Macam kita bahasa Melayu lah, aku tak nampak langsung batang hidung dia,
Maksud batang hidung bukan hidung dia tu, maksudnya tubuh badan dia aku tak nampak langsung. Itu maksudnya sebut hidung, yang dikehendaki adalah tuan badan. Sama juga dalam bahasa Arab, sebut dua tangan. Sebut dua tangan, tapi bukanlah maksud celaka dua tangan je, yang lain tidak celaka. Tak, celaka untuk Abu Lahab keseluruhannya. Tak, bukan sekadar dua tangan. Menyebut sebahagian yang dikehendaki adalah semua. Sebab dalam Quran juga tuan-tuan akan jumpa sebut semua yang dimasukkan sebahagian. Dalam ayat ni sebut sebahagian dimasukkan semua. Contohnya dalam ayat surah Nuh, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq yastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jari mereka dalam telinga mereka. Kalau tuan-tuan tengok asabi' ni jari. Bila sebut jari, daripada atas sampai bawah, daripada hujung ni sampai bawah ni dipanggil sebagai jari. Quran kata mereka masukkan jari jemari mereka dalam telinga. Mustahil. Macam mana nak masuk jari dalam telinga? Maksudnya bukan jari yang dimasukkan hujung jari. Hujung jari dalam bahasa Arab dipanggil sebagai anmulatun. Tapi Quran tak sebut perkataan tersebut. Quran sebut asabi'. Itu maksudnya walaupun Quran sebut jari jemari, Quran tak sebut hujung jari, Quran sebut jari jemari, yang dimaksudkan adalah sebahagian jari jemari. Itu di antara sastra lah dalam Quran ataupun dalam bahasa Arab secara umumnya. Kemudian Abi Lahab ini dipanggil sebagai kunyah. Kunyah ni kadang-kadang satu kemuliaan. Kalau orang Arab dia tak panggil nama, kalau tuan-tuan saya nama Muhammad, orang tak panggil Muhammad, dia akan panggil anak sulung saya. Kalau anak sulung saya namanya adalah Ahmad, dia akan panggil ya Abu Ahmad, wahai Abu Ahmad. Abu Ahmad, ayah kepada Ahmad. Dia tak panggil nama sebenar saya. Itu adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan orang Arab. Itu satu kemuliaan lah. Cuma kunyah ataupun dipanggil sebagai Abu ni, dia ada ketikanya sebagai satu kemuliaan, ada ketikanya sebagai satu penghinaan. Seperti mana berlaku kepada Abu Lahab, satu penghinaan. Seperti mana dikatakan kepada Abu Jahal. Nama dia bukan Abu Jahal, tapi dipanggil sebagai Abu Jahal. Jahal tu bermaksud apa? Jahil. Jahil tu maksud bodoh lah, orang yang tidak mengetahui. Satu penghinaan. Kerana apa dinamakan sebagai Abu Lahab? Sebab apa dinamakan sebagai Abu Lahab? Abu Lahab ni ayah yang menyala-nyala, yang menjulang-julang. Ulama menjawab di sini ada beberapa perkara lah. Perkara yang pertama, kerana nama dia orang tak tahu. Kalau sebut kata Abdul Uzza, orang tak tahu. Dia lebih masyhur dengan nama panggilan Abu Lahab berbanding namanya sendiri. Yang keduanya, nama dia Abdul Uzza, maka diubah kepada Abu Lahab kerana dia ni adalah seorang yang syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang Abdul Uzza, hamba kepada Uzza, Uzza adalah salah satu daripada nama berhala, salah satu daripada nama berhala, maka dipanggil ia sebagai Abu Lahab, tak dipanggil sebagai Abdul Uzza. Sebab tak nak nampak sangat dia ni syirik. Tak apa nampak sangat dia hamba kepada berhala, tapi dia takkan sebagai Abu Lahab. Yang ketiganya, ulama kata sebab apa diletakkan Abu Lahab, kerana dia Abu Lahab di kalangan penghuni neraka, dan tempat terakhir dia adalah di neraka. Maka sesuailah, neraka ni sifat dia kan menjulang-julang api dia, maka dipanggil Lahab tu mana menjulang-julang api dia. Jadi sesuailah dipanggil sebagai Lahab. Sifat api kan menjulang-julang. Samalah digelar dia sebagai Abu Lahab. Itu di antara beberapa pendapat yang ulama senaraikanlah. Kita lihat
tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celakalah dua tangan Abu Lahab, rugilah, celakalah, binasalah dua tangan Abu Lahab. Seperti mana perkataan tabbat sini sama sebenarnya dengan perkataan tabab. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut juga untuk Fir'aun, wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Tiadalah tipu daya Fir'aun melainkan semua kehancuran dan juga kerugian semata-mata. Ini semua doa. Walaupun tuan-tuan nampak tabbat yada abi lahabin wa tab, seolah-olah dia ini satu fakta nak beritahu celakalah Abu Lahab. Sebenarnya itu satu doa. Itu dipanggil sebagai jumlah doaiyah. Satu ayat yang mendoakan keburukan untuk Abu Lahab. Kalau dalam bahasa Melayu ni kita kata semoga Allah Ta'ala binasakan dua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat hartanya dan juga tidak bermanfaat apa yang dia usahakannya. Apa yang dimaksudkan dengan hartanya dan juga apa yang dia usahakannya, ada ulama kata ya, hartanya bermaksud modal dia. Wa ma kasab iaitu keuntungan dia. Bila dia ada modal, dia berniaga. Sebab Abu Lahab ni businessman. Sebab tu Abu Lahab ni bila Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim diboykot. Pada ketika itu umur Nabi lebih kurang 47 tahun. Lebih kurang 47 atau 48. Umur Nabi. Orang pada ketika itu Abu Talib masih hidup. Abu Talib meninggal pada ketika itu umur Nabi 50 tahun. Mana Abu Talib masih hidup. Orang-orang kafir Quraisy ni mereka segan dengan Abu Talib. Mereka kata, wahai Abu Talib, kami tak nak apa daripada kamu. Kami nak kamu serahkan Muhammad kepada kami, itu saja. Abu Talib tak nak serah. Bila tak nak serah, mereka boykot kepada, mereka minta kepada kabilah Bani Hashim dan juga minta kepada kabilah Bani Hashim. Bani Hashim tak nak bagi sebab menjadi satu aib. Kalau satu kabilah sepatut dia kena jaga rakyat dia, kena jaga orang dia. Tetapi bila mana dia serahkan kepada musuh, satu keaiban yang cukup besar. Sebab tu dia tak nak serah Muhammad. Walaupun diboykot selama 3 tahun. Mereka tak makan apa? Mereka tak boleh menikah dengan orang Quraisy. Mereka tidak boleh berkahwin, tidak boleh berjual beli dengan orang-orang, dengan Banu Hashim dan juga Banu Muttalib. Orang Quraisy tak boleh jual apa-apa langsung. Diboykot selama 3 tahun. Hanya mereka makan kadang daun kering je selama 3 tahun. Sebab mereka lebih sanggup berlapar berbanding menyerahkan anak kabilah mereka kepada musuh. Jadi bila mana mereka tak nak serah Nabi. Jadi pada ketika itu Abu Lahab ni sepatutnya daripada Banu Hashim dan daripada Banu Muttalib. Tapi sebab dia businessman, jadi dia tak bersama dengan kabilah dia. Sebab dia takut diboykot. Sebab orang bisnes, tahulah. Orang bisnes macam inilah. Kita sebut apa? Parti. Bila parti, tak kira parti apa pun, kalau dia bisnes, dia akan masuk semua parti. Kalau orang hantam parti A, dia pun okey juga. Kalau orang hantam parti B, dia pun okey juga. Sebab dia bisnes. Bila bisnes, dia kena masuk semua. Orang A dia pun sokong kat A, orang B dia pun sokong B, masuk parti C dia pun sokong C, semua dia sokong. Begitulah yang berlaku kepada Abu Lahab. Seorang businessman, dia tak berani sebenarnya untuk diboykot. Dia lari. Dia bersama dengan orang-orang Quraisy. Okey. Ma aghna anhum maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab iaitu keuntungan dia. Ataupun ada ulama kata wa ma kasab ni apa yang daripada usaha dia, iaitu anak-anak dia. Anak-anak dia daripada usaha dia juga. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW apabila Nabi menyeru kaum dia, berdakwah kaum dia kepada Abu Lahab, maka Abu Lahab berkata, inka nama yaqulu ibna akhi haqqan fa inni aftadi nafsi minal azab bimali wa waladi. Abu Lahab kata, setiap kali Nabi dakwah kepada iman,
Nabi dakwah kepada kaum dia, Nabi dakwah iman. Abu Lahab lantas bangun, dia kata, sekiranya anak saudaraku ini bercakap dengan perkara yang benar, fa inni aftadi nafsi minal azab, aku akan tebus azab Tuhan aku dengan harta aku dan juga dengan anak aku. Ini jawapan dia. Beranilah Abu Lahab ni, berani bercakap perkara sedemikian rupa. Imam Al-Alusi menyatakan Abu Lahab ini ada 3 orang anak. 3 orang anak. Yang pertama dipanggil sebagai Utbah, yang kedua dipanggil sebagai Mu'tab, yang ketiga dipanggil sebagai Utaibah. 3 orang anak Abu Lahab. 2 orang anak Abu Lahab ini, 2 orang anak Abu Lahab telah memeluk agama Islam pada Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Tuan-tuan nak tahu cerita lanjut Fathu Mekah tahun ke-8 Hijrah, surah sebelum daripada Al-Masad. Sebelum daripada Al-Masad, iaitu Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Itu cerita tentang pembukaan kota Mekah. 2 orang anak Abu Lahab, yang bernama Utbah dan juga Mu'tab. Dua-dua ini memeluk agama Islam pada pembukaan kota Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Dan dua-dua ini juga menyertai peperangan Hunain. Peperangan Hunain, peperangan yang ke-8 Hijrah juga. 2 orang anak Abu Lahab ni sertai. Dan juga peperangan dengan Taif, kabilah Hawazin dan juga kabilah Saqif. Dua-dua anak Abu Lahab sertai, berpihak kepada orang Islam. Tentera Hunain ni tentera Islam kalah. Bukan kalah kerana apa? Kalah kerana ramai, bukan kalah kerana sedikit. Kerana Allah Ta'ala nak mengajar, ramai bukanlah satu tanda kamu boleh menang. Sikit pun boleh menang. Yang menjadi ukuran kemenangan ini adalah taat kepada perintah Allah. Itu je Allah Ta'ala nak bagi tahu. Peperangan Hunain, tentera Islam ramai, 12,000 orang. Kemudian Utaibah, yang seorang lagi Utaibah, dia tak masuk Islam. Tak masuk Islam. Anak Nabi nama dia Ummu Kulsum. Kalau bahasa Melayu dipanggil sebagai Ummu Kalsum. Dalam bahasa Arab dipanggil Ummu Kulsum. Dia anak perempuan Nabi. Dulunya dia berkahwin dengan Utaibah, anak Abu Lahab ni. Tapi masalahnya Utaibah tak meluk agama Islam. Kemudian adik-beradik kepada Ummu Kulsum, iaitu Ruqayyah. Ruqayyah ini kahwin dengan anak Abu Lahab juga. Ruqayyah, iaitu dengan Utbah. Walaupun Ruqayyah, Ummu Kulsum ni dua-dua adalah isteri kepada Osman bin Affan. Ini mungkin pada awal-awal Islam dulu. Pada awal-awal Islam, Ruqayyah berkahwin dengan Utbah. Utbah masuk Islam. Bila mana turunnya ayat Tabbat yada abi lahabin watab, maka Abu Lahab berkata kepada kedua anaknya. Siapa dia? Iaitu yang bernama Utaibah dan juga Utbah. Utaibah tak masuk Islam, kahwin dengan Ummu Kulsum. Manakala Ruqayyah berkahwin dengan Utbah. Utbah masuk Islam. Bila turun ayat Tabbat yada abi lahabin watab, Abu Lahab berkata kepada kedua anak lelaki dia. Dia kata apa? Ra'si wa ra'sukuma haram. Kepala aku dengan kepala kamu berdua adalah satu perkara yang diharamkan. Apa maksudnya? Illam tatlaqa ibnatai Muhammad. Sekiranya kamu tidak menceraikan 2 anak Muhammad. Mana dia kata aku tidak akan bersama dengan kamu dua. Mana putus hubungan kita berdua. Putus hubungan aku dengan kamu berdua. Abu Lahab kata kepada anak dia, sekiranya kamu tidak menceraikan anak Muhammad. Dia kata kepada dua-dua anak dia ni. Fatallaqahuma, maka anak dia ni akan putus hubungan dengan ayah dia. Maka pada ketika itu mereka menceraikan kedua anak perempuan Nabi SAW. Walamma arada Utaibah al-khuruj ila Syam. Utaibah yang tak masuk Islam tadi, bila mana dia keluar ke Syam bersama dengan ayah dia Abu Lahab, maka dia berkata, la'atiyanna Muhammadan, pasti aku akan datang kepada Muhammad. Wa uziyannahu, pasti dan pasti aku akan menyakiti Muhammad.
aku akan seksa Muhammad. Fa'atahu, maka dia betul-betul datang kepada Muhammad. Maka dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni kafirun bin najmi idza hawa. Sesungguhnya aku kufur dengan bintang apabila dia terbit ataupun terbenam, hawa. Dia kata aku kufur wahai Muhammad. Wabilladzi dana fatadalla summa taful amaman nabi. Kemudian diludah depan Nabi. Dia kata aku kufur, kemudian diludah depan Nabi. Kemudian dia bagi tahu, aku ceraikan anak kamu Ummu Kulsum. Nabi SAW cukup marah kepada Utaibah ni, sebab biadab dia dengan ayah mertua dia. Kita walaupun bergaduh dengan isteri kita, ayah mertua tetap kita hormat dia. Walaupun kita cerai isteri kita, ayah mertua tetap kita hormat, sebab dia tetap ayah mertua. Ibu mertua tetap kena hormat kerana dia lebih tua daripada kita, yang pertama. Dan yang keduanya, dia adalah, walaupun ibu mertua kita, dia ibu mertua selama-lamanya. Isteri kita dah cerai, tapi ibu mertua tetap ibu mertua selama-lamanya. Sebab itu wudu takkan batal. Kita cerai dengan isteri kita, kemudian kita sentuh salam mak mertua kita, tidak batal wudu. Sebab mak mertua adalah mak yang kita panggil mak mertua selama-lamanya. Berbeza dengan isteri kita, kita cerai habis lah. Kemudian pada ketika itu, bila mana dia biadab dengan Nabi, dia kata aku kufur. Kemudian dia kata kepada Nabi, dia ludah depan Nabi, dia kata aku ceraikan anak kamu, aku telah ceraikan anak kamu wahai Muhammad. Nabi cukup marah, dan Nabi doa laknat untuk dia. Nabi doa keburukan untuk dia. Nabi kata apa? Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Wahai Allah, kamu hantarlah seekor anjing yang berkuasa kepada dia, yang menguasai dia. Hantarlah seekor anjing kepada anjing-anjing kamu. Ini yang kita baca dalam kunut. Kunut kita baca apa? Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Wahai Allah, hantarlah anjing-anjing kamu supaya menggigit musuh-musuh kamu, akan berkuasa kepada musuh-musuh kamu. Okey. Kemudian bila Nabi doa yang kita sebutkan tadi, hantar anjing sebagai berkuasa kepada untuk menghapuskan, membinasakan Utaibah, pada ketika itu seekor singa datang menerkam dia. Maka Abu Lahab telah binasa selepas peperangan Badar 7 malam sebab sakit. Anak dia kerana dibaham oleh singa. Anak dia ni, Utaibah, tak masuk Islam. 2 lagi masuk Islam yang kita sebutkan tadi. Dan dia biadab dengan Nabi, dia telah dibaham oleh singa. Manakala Abu Lahab juga mati, tapi mati selepas peperangan Badar. Dia dalam peperangan Badar ni, beramai pemimpin Quraisy, kafir Quraisy, terbunuh dalam peperangan Badar, termasuklah Abu Jahal. Dalam peperangan Badar tumpas. Sebab tu selepas tu tahun berikutnya berlaku peperangan Uhud. Berlaku peperangan Uhud ini adalah kerana bertujuan untuk membalas dendam terhadap kekalahan yang berlaku kepada kafir Quraisy dalam peperangan Badar, yang menyebabkan ramai kematian yang banyak di kalangan pemimpin Quraisy. Abu Lahab selepas peperangan Badar, selepas 7 malam peperangan Badar, dia ditimpa sakit yang penyakit berjangkit lah. Sakit ni penyakit berjangkit, seperti penyakit taun, penyakit berjangkit. Macam kita dululah Covid. Bila Covid-19 berjangkit, kita tak boleh nak mandikan dia. Samalah seperti Abu Lahab ni ditimpa penyakit yang berjangkit. Sentuh dia akan kena penyakit tersebut. Sama seperti penyakit taun. Dinamakan penyakit tersebut sebagai penyakit, nama dia adalah adasah. Kemudian dibiarkan dia selama 3 hari sampai bau busuk dia Abu Lahab ni. Bila mana mereka nak tanam dia, mereka takut berjangkit. Dibiarkan 3 hari sampai busuk. Kemudian mereka takutlah aib, takutlah manusia tahulah, kalau dibiarkan 1 hari lebih pun dah busuk dah. Sebab bau manusia ni lebih busuk daripada bau bangkai kucing.
bangkai tikus. Bangkai tikus ni tuan-tuan, kalau mati kat rumah kita, pening kepala kita. Kita pakai sembung macam mana pun wangi, tetap bau busuk, pening lagi. Tapi manusia lebih busuk daripada tu. Manusia lebih busuk. 3 hari dibiarkan. Kemudian pada ketika itu mereka gali satu lubang. Kemudian mereka tolak Abu Lahab masuk lubang tu menggunakan kayu. Iaitu begitu hinanya Abu Lahab ketika mati, orang tak berani sentuh dia. Korek lubang, kemudian ambil kayu panjang, tolak dia supaya jatuh dalam lubang tersebut. Kemudian mereka baling batu supaya dikambus tanah tadi. Baling batu sampai penuh. Begitulah yang berlaku kepada Abu Lahab. Kemudian sayasla naran zata lahab. Quran menyebutkan sayasla naran zata lahab. Nanti Abu Lahab akan rasa. Apa yang akan rasa? Dia akan rasa nyalaan, julangan api neraka yang menyala-nyala ni. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, iaitu isteri dia adalah pembawa kayu-kayu api. Isterinya juga akan masuk api neraka seperti Abu Lahab, iaitu Ummu Jamil. Dia akan membawa duri, dan dia akan campakkan pada waktu malam di jalanan Nabi. Dekat mana Nabi jalan pada waktu malam, dia akan letakkan duri, benda-benda yang tajam supaya Nabi terpijak. Itu busuknya hati isteri Abu Lahab ni. Nabi berjalan dakwah, bukan dia nak mudahkan jalan, lagi dia sekat jalan, dia letak macam-macam benda yang tajam. Ada ulama kata yang dimaksudkan hammalatal hatab ini adalah dipanggil namimah. Dia suka menyebarkan keburukan sehingga dua puak ni berlaku pergaduhan, seperti batu api lah kita kata, al-mufsid bainan nas. Ada ulama kata yang dimaksudkan hammalatal hatab, isteri Abu Lahab ni suka melaga-lagakan manusia. Sebab itu sesuai, dia ni pembawa kayu api. Fi jidiha hablum min masad, di tengkok dia ada satu tali yang dipintal daripada sabut pokok kurma. Dia tali dipintal di tengkok dia. Sebab apa? Ulama menyatakan kerana dia membawa kayu, satu kayu yang penuh berduri, dan dia diikatkan kayu tadi di tengkok dia. Sebab dia bawa kayu-kayu yang berduri, kayu-kayu yang tajam ataupun yang ada duri, dia letak supaya Nabi terpijak. Kerana setiap manusia ini akan diazab sesuai dengan perbuatan yang dilakukan di kehidupan dunia. Kalau dia buat duri, bawa duri, kayu yang berduri untuk halang dakwah Nabi, Nabi terpijak duri, maka begitulah di akhirat nanti akan dipasang kayu-kayu yang berduri di tengkok dia akan bawa. Ada satu kisah Ummu Jamil ini, dia datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar pada ketika itu bersama dengan Nabi SAW. Kisah ini adalah rentetan daripada surah Tabbat Yada Abi Lahabin Watab. Bila mana turunnya ayat Tabbat Yada Abi Lahabin Watab, celaka dua tangan Abu Lahab, marah betul isteri Abu Lahab ni. Dia terus datang kepada Abu Bakar. Padahal pada ketika itu Abu Bakar duduk sebelah Nabi je, dekat masjid, sebelah Nabi. Dekat tangan dia ada batu besar. Dekat tangan isteri Abu Lahab ni tak ada batu besar. Maka isteri Abu Lahab ni kata, balaghani anna sahibaka hajani. Aku dengar kata, wahai Abu Bakar, sahabat baik kamu ni telah menghina aku, telah mengejek aku, telah merendah-rendahkan aku. Wala af'alanna wa af'alanna, aku pasti aku akan buat dia seperti ni. Batu kat tangan dia ni, batu besar. Allah Subhanahu wa taala telah membutakan pandangan dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya pada Abu Bakar, mana Nabi? Nabi duduk sebelah Abu Bakar je, tapi dia tak nampak. Allah Taala butakan mata dia daripada melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu telah berkata kepada isteri Abu Lahab ni, hal taraina ma'i ahadan, kamu ada lihat tak sebelah aku
ada tak manusia sebelah aku? Maka pada ketika itu isteri Abu Lahab kata apa? Atahza'ubi, kamu nak main-mainkan aku ke? La ara ghairak, aku tak nampak melainkan kamu seorang je sini, mana ada orang lain. Jadi di sini menunjukkan Allah Ta'ala butakan mata dia, butakan mata isteri Abu Lahab, dia tak nampak pun Nabi sebelah Abu Bakar. Batu dah ada dekat tangan ni, dia nak pukul Nabi ni, nak bagi tahu apa, samsing ni bukan sekadar Abu Lahab, isteri dia sekali. Apa yang kita boleh mengambil pengajaran daripada kisah-kisah yang kita sebutkan tadi? Perkara yang pertamanya, surah ini menjelaskan tentang azab kepada Abu Lahab dan juga isterinya, sebab sangat bermusuh dengan Nabi SAW. Jadi terkandung dalam surah ini 3 perkara ghaib. Perkara ghaib ada 3. Perkara yang pertama adalah al-ikhbar anil ghaib min salasati awjuh. Disebutkan perkara ghaib 3 perkara. Perkara yang pertama, iaitu Quran menyebutkan tentang kerugian yang pasti yang akan diperolehi oleh Abu Lahab dan juga isterinya. Perkara yang kedua, harta Abu Lahab banyak macam mana pun, anak dia ramai macam mana pun, sedikit pun tidak memberi manfaat kepada dia. Dan perkara yang ketiganya, isteri Abu Lahab dan juga Abu Lahab adalah penghuni api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup sekadar ini dulu kisah mengenai surah Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada saya. Sebelum daripada itu, Ibnul Musayyab berkata, isteri Abu Lahab ini dia ada rantai yang sangat berharga. Rantai ini dia jual semata-mata untuk beli benda-benda yang untuk beli sesuatu perkara yang dapat menjauhkan dia daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya dia sanggup infak apa-apa yang ada semata-mata untuk semakin kuatnya permusuhan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan puan-puan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.